Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid? Jadi pada hari ini kita akan belajar subjek pendidikan jasmani dan kesihatan. Pada kali ini kita akan belajar topik 8 iaitu pemakanan. Tajuknya nutrien. Standard kandungan 8.1 iaitu amalan pemakanan sihat dan selamat. Jadi standard pembelajaran adalah 8.12 dan 8.13. Jadi untuk hari ini objektif kita adalah murid dapat menjelaskan kepentingan membaca maklumat nutrien pada label makanan. Jadi pada hari ini murid akan tahu apakah kepentingannya kita membaca dahulu apa kandungan nutrien pada suatu label makanan. Okey. Dan juga murid juga dapat menganalisis apakah maklumat nutrien yang terdapat pada label makanan. Okey, jadi murid akan belajarlah pada hari ini bagaimana apakah kepentingan kita membaca label nutrien tersebut. Kalau murid lihat dekat makanan yang ada bungkusan tu ataupun yang makanan diletakkan dalam tin, dia ada label sebenarnya di luar untuk menyatakan apakah maklumat-maklumat nutrien yang ada. Dan juga kita akan lihat apakah label dalam label makanan tersebut, apa maklumat-maklumat yang biasanya mereka akan berikan. Okey, untuk itu kita akan rujuk pada muka surat 98 dan juga 99 Okey, kita akan rujuk buku teks. Okey, jadi murid boleh buka buku teks sambil melihat video ni. Okey, kita pergi dulu pada muka surat 88. Jadi ini adalah muka surat 88. Apakah perkara yang ditunjukkan dalam muka surat 98 ni? Okey, kita baca dulu. Okey, Encik Said sering mengingatkan anak-anaknya Lily dan Julia agar membaca label pada bungkusan makanan sebelum membelinya. Okey, label pada bungkusan makanan memberikan maklumat tentang kandungan nutrien yang terdapat dalam produk makanan tersebut. Jadi apa kepentingan kita membaca nutrien terlebih dahulu? Pertama, kerana dia ada maklumat. Ini yang penting. Okey. Dia ada maklumat. Okey, maklumat tentang kandungan nutrien. Jadi kepentingan label ni, apa kepentingan dia kita membaca bungkusan tersebut? Dia memberikan kita maklumat apakah kandungan nutrien yang terdapat dalam makanan tersebut. Okey. Lepas tu ada dialog daripada ni Ladybird. Dia kata apakah kepentingan dan kebaikan membaca label pada bungkusan makanan? Okey, dekat sini diterangkan apakah kebaikannya. Okey, antara kebaikan dan kepentingan membaca label. Apa kebaikannya? Kita kena tahu. Pertama, kita boleh mengetahui jenis nutrien tersebut. Apa jenis nutrien yang ada? Ada karbohidrat ke? Ada minyak ke? Ada protein? Sebab kita dah belajar sebelum ni jenis nutrien. Kedua, kita dapat mengetahui kualiti makanan berdasarkan bahan atau ramuan yang digunakan. Jadi bagi berapa persen, okey, berapa persen kandungan nutrien tersebut. Jadi kita tahu makanan tersebut elok, baik atau tidak. Dan yang ketiga, dia menjamin kualiti makanan berdasarkan tarikh. Jadi dekat makanan tersebut, label makanan tersebut ada diberikan tarikh. Baik. Jadi apakah maklumat-maklumat yang biasanya terdapat dalam label makanan? Okay, kita tengok dekat sini. Ini adalah maklumat-maklumat yang biasa terdapat. Contoh kita bagi dekat sini ialah bungkusan roti. Okey, murid suka makan roti kan? Jadi dekat roti, dekat label luar
bungkusan tersebut dia ada macam-macam maklumat tau. Jadi apakah maklumat yang ada dalam bungkusan tersebut? Okey. Jadi yang pertama dia mestilah ada nama lah. Nama jenama tersebut. Okey, nama sebutan sebenar makanan tersebut. Contoh kalau roti tu jenama gardenia. Okey. Jenama gardenia. Yang tu cikgu selalu beli. Kemudian ada juga pelabelan makanan. Okey, pelabelan makanan. Dekat sini dia ada maklumat lah. Dia cakap satu hidangan ada berapa gram. Okey, satu hidangan ada 60 gram. Kemudian 60 gram hidangan bagi setiap bungkusan. Jadi dia beritahulah berapa jumlah makanan tersebut, pelabelan makanan. Kemudian dia ada pula senaraikan apakah kandungan-kandungan nutrien yang terdapat dalam makanan. Dekat situ murid nampak ada karbohidrat, protein, lemak, kalsium. Jadi dia akan susun, dia beritahu berapa banyak bilangan nutrien tersebut. Okey. Kemudian senarai ramuan. Senarai ramuan dekat sini. Okey. Apakah bahan-bahan yang digunakan untuk membuat roti tersebut? Kat sini ada banyak, tepung gandum, susu, tepung tanpa lemak dan lain-lain. Kemudian aditif. Aditif ni murid kena tahu, dia adalah bahan tambahan yang diletakkan dalam makanan tersebut. Dekat sini dia tulis dalam roti ni dia letakkan bahan pengawet. Bahan pengawet nak bagi roti tu tahan lama, dia letakkan bahan pengawet. Okey, seterusnya dia ada arahan penyimpanan. Okey, kalau benda ni perlu letakkan tempat sejuk, okey, atau letakkan tempat yang sesuai, dia akan beritahu. Seterusnya ada diletakkan tarikh luput. Ini yang penting. Bila beli roti tu, murid kena tengok adakah dia punya tarikh dia tu dah habis ke belum. Dia akan tulis kat situ, guna sebelum bila. Okey, seterusnya ada maklumat pengeluaran, siapa yang mengeluarkan roti ini. Okey, seterusnya ada akuan pemakanan. Ini apa yang pengeluar katakan, yakin dalam produk mereka. Dekat sini dia kata kalsium dia tinggi. Okey, jumlah hidangan yang tadi bagi satu bungkusan ialah 7 hidangan, iaitu 14 keping. Dia beritahu dekat sini berapa. Okey. Seterusnya kandungan nutrien bagi setiap 2 keping roti. Setiap 2 keping roti. Ini maklumat-maklumat lah. Maklumat yang tadi lah. Berapa jumlah kandungan nutrien. Kemudian kandungan nutrien bagi setiap 100 gram. Setiap 100 gram. Dalam 1 gram berapa kandungan nutrien. Banyak maklumat lah dia bagi kat sini. Kemudian piawaian ini. Ini yang penting. Bila tengok label tu, pastikan ada label halal dekat sini. Biasa syarikat yang mengeluarkan agensi yang mengeluarkan cop halal ini ialah daripada JAKIB. Jadi ini adalah contoh-contoh maklumat-maklumat yang terdapat dalam pelabelan. Okey. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.